Tuan-tuan bacalah buku Ahmad Bustamam sini, pengakuan dia. Beliau telah meninggal, dia nama Datuk Ahmad Bustamam. Ya, makna akhir hayatnya dia iktiraf ke feudalisme sebab dia dapat datuk juga, ya. So maknanya tapi itu kebiasaan adat istiadat kita, bukan suatu yang salah. Itu membezakan adat Melayu ataupun sekarang dah jadi adat Malaysia kan, Tan Sri, Datuk, Tun, ya, dan sebagainya. So itu memang dalam sistem kita tak ada salah. Tetapi saya nak menunjukkan bahawa penubuhan Partai Kebangsaan Melayu Melaya adalah atas inisiatif Parti Komunis Melaya dengan duit RM1,000 untuk diadakan perarakan di Bandar Ipoh pada 17 Ogos 1945. Dan memang Partai Kebangsaan Melayu Melaya ini ditubuhkan lebih awal daripada UMNO. UMNO ditubuhkan pada 11 Mei secara rasmi, tetapi Partai PKMM ditubuhkan pada sempena Hari Kemerdekaan 1 tahun Indonesia. Sebab itu Ahmad Bustamam, sebab itu Dr. Bahanuddin sebagai Presiden PKMM menggunakan sangsaka merah putih. Bendera Indonesia yang sekarang, merah dan putih, dipanggil sangsaka merah putih. Dan juga menggunakan lagu Indonesia Raya untuk menunjukkan affiliationnya, hubungannya dan cintanya kepada tanah air asalnya, iaitu Minangkabau dan Indonesia. So maknanya tuan-tuan, ini adalah sejarah, ya. Dan fakta ini tak boleh diubah. Sebab tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak buat research, dekat generasi Y tak tahu buat research, maka dia dengar senang-senang saja orang tukuk tambah. Balik baca buku. Inilah masalah, ya. Bukan apa, tapi betul lah, ya. Kadang kita tak tahu, kita cari. Jangan kita kata berguru pada lutut sendiri, susah, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu satu episod. Jadi, bila British bersetuju untuk berunding dengan Raja Melayu dan UMNO, maka PKMM dan Parti Komunis Melaya merasa tak sedap. Dan pada masa itulah, dia mula menjadi penentang kepada British, Raja-Raja Melayu dan terutamanya menjadi penentang kepada UMNO. Dan akhirnya kita dapati mereka mengadakan relay dan akhirnya mereka bergabung. Semua parti-parti Melayu, PKMM, API, AWAS, Batas, Buruh, semua bergabung dalam satu organisasi dipanggil Putra. Dan orang bukan Melayu yang diketuai oleh Tan Cheng Lock, yang kemudian bersama-sama dengan Tengku Berrahman. Masa itu dia belum sokong Tengku. Masa itu dia tak sokong lagi Dato' On, ya, Tan Cheng Lock. Masa itu ditubuhkan All Malayan Council of Joint Action. Pusatnya di Singapura. Sebab dia menuntut hak yang sama dalam Persekutuan Tanah Melayu. Dan itulah sebabnya British berusaha untuk mengadakan rundingan-rundingan lanjut dan akhirnya British membuka kewarganegaraan dengan persetujuan Raja-Raja Melayu, memberi kerakyatan kepada mereka yang lahir di negeri-negeri Melayu. So Tan Cheng Lock bersetuju dan akhirnya dia bekerja di sebelah pihak UMNO. Sebab itu UMNO, MCA dan MIC kemudian berunding, buat parti perikatan dan akhirnya mereka menuntut kemerdekaan daripada British. Tapi soalnya Parti Komunis Melaya gagal mendapat apa yang diminta. So akhirnya bila British isytiharkan darurat kerana tindakan mereka membunuh orang, yang merosakkan ladang getah, merosakkan kereta api dan sebagainya dan membakar kampung-kampung, maka akhirnya British isytiharkan darurat. Maka dengan itu, dengan Akta Darurat 1948, maka terharamlah semua parti-parti tersebut. Nah, itulah menyebabkan mereka masuk ke dalam hutan. Nah, kita sebenarnya golongan Melayu ni ada dua, yang radikal atau kiri. Golongan seperti Ahmad Bustamam, Burhanuddin, mereka tak masuk hutan. Tetapi yang masuk hutan ialah orang-orang muda yang semangat juangnya sangat tinggi pada masa itu, berkobar-kobar. Maka dia rasa dengan kekerasan senjata dia boleh tumpaskan British dan juga boleh rosakkan kita kata sistem kita, dan terutamanya boleh menentang UMNO. Dan UMNO pada masa itu dianggap sebagai anjing penjajah. Mereka jadi anjing komunis, tak sedar, ya. Dan ini bukan apa, literal thinking lah, ya. Maksudnya benda itu jelas. Jadi kalau kita kata orang ni, tetapi kita dapati akhirnya dalam pilihan raya 55, keputusan rakyat, Perikatan menang 51 kursi, PAS 1 kursi saja. Maknanya dia ada peranan. Hari ini dia kata dia seolah-olah sejarah tanah Malaysia ni diarahkan oleh diarahkan oleh UMNO. Orang-orang macam Datuk Jin Samsudin buat filem Bukit Kepong tu kerana dia orang UMNO. Macam saya pun bercakap ni kerana saya orang UMNO. Macam-macam dia kata. Padahal saya mengkaji sejarah, buku saya bukan nipis-nipis, tebal-tebal, ya. Sampai tak nak dibaca, ya. Saya harap tuan-tuan baliklah baca. Sebab kesian penulis ni tak kaya. Tapi puan-puan berguna jugalah bila nak bagi penerangan macam ni, ya. So kita balik pada itu, maknanya sekarang tuan-tuan, Parti Komunis Melaya kecewa dengan perjuangannya secara konstitusi.
Maka bila British tak dengar cakap dia, British dengar cakap Raja Melayu dan UMNO dan orang Melayu yang terbanyak di luar, maka mereka masuk ke hutan. Dan orang-orang Melayu seramai lebih kurang 300 orang. Ya, 300 orang dibentuk satu regimen 10. Ya, khas untuk orang Melayu, asasnya di Temerloh sana. Maka masuklah orang-orang muda, umur 20-an, 22 tahun, seperti macam Mak Indra, Wahid Anwar, pernah dengar namanya kan? Seperti Ibrahim Cik yang sekarang dah duduk rehat-rehat di sebuah taman di Temerloh, ya. Lepas itu kita Abdullah Sidi, Rashid Maidin, semuanya masuk dalam pasukan Regimen 10. Dan Regimen 10 itu berpusat di Temerloh. Tetapi oleh kerana asakan British, ya, dan juga British tambahkan kita punya askar. Askar Melayu daripada 1 batalion jadi 3 batalion. Kita tambah dengan Home Guard. Kita tambah dengan Special Constable, Polis, SC. Kita tambah juga anggota-anggota polis. Wanita kali pertama diambil menjadi anggota polis. Ibu-ibu di kampung juga diajar bermain senjata senapang. Ya, kita tengok biasa dalam siaran kerajaan. Itu semua realiti. Ya. Dan akhirnya, komunis diasak. Dan mereka terpaksa menjalankan perjalanan jauh. Macam kalau kita belajar sejarah Cina, Mao Zedong terpaksa membuat satu perjalanan jauh untuk menakluk Beijing daripada selatan. Ya, berapa tahun dia berjalan tu? Ya, jadi orang komunis di Tanah Melayu pun ikut juga modus operandi Mao Zedong. Mereka bergerak hutan ke hutan. Ya, hutan ke hutan. Akhirnya mereka tiba ke sempadan dan mereka buat penempatan di sebelah sempadan Siam. Sebab itu kita dapati kegiatan-kegiatan memburu komunis banyak berlaku di sempadan Kelantan, Perak, Kedah, dan juga apa kita kata di kawasan hutan-hutan Banjaran Titi Wangsa, ya, terutama di Pahang. So maknanya tuan-tuan, ini satu cerita sejarah, satu fakta sejarah yang bukan boleh ditukuk tambah, yang menunjukkan bahawa komunis mengangkat senjata kerana itu modus operandinya. Jadi kalaulah sebahagian besar rakyat Tanah Melayu pada masa itu duduk di luar, termasuklah Burhanuddin dan Ahmad Bustamam, mengapa pula Mat Indra nak jadi hero? Kenapa you tak naikkan, kalau you nak naikkan Ahmad Bustamam ataupun Burhanuddin? Kerana mereka itu tidak ada kepentingan kepada orang-orang tertentu, ya. Sebab Mat Indra ni terlalu kecil untuk diambil. Kemudian lagi satu perjuangan ialah penubuhan Malaysia. Ini banyak orang tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya Tan Sri Tun boleh boleh akui ini, bahawa dalam peristiwa 13 Mei 1969, tidak, dalam penubuhan Malaysia 1963, kita dapati ada gerakan menentang penubuhan Malaysia daripada dalam. PAS yang dipimpin oleh Burhanuddin dan Ahmad Bustamam yang memimpin Parti Rakyat Melayu telah menentang idea penubuhan Malaysia kerana Tengku Abdul Rahman tidak masukkan Indonesia dan Filipina di dalam gagasan Malaysia. Ya, Tengku bersama dengan British hanya merancang kemasukan Singapura, North Borneo, Sarawak dan juga Brunei. Tetapi mereka kumpulan pembangkang dan mereka aktif. Penubuhan Malaysia dibentangkan di dalam Dewan Rakyat sebanyak 3 kali. Ya, dan mereka beri pendapat. Tentu mereka bagi pendapat, mereka menentang penubuhan Malaysia kerana tinggalkan Indonesia. You mesti ingat Indonesia Raya tadi, macam banyak yang dikatakan, bermula dengan Ibrahim Haji Yaakob. Ibrahim Haji Yaakob pada tahun 45 cuba masuk ke Indonesia Merdeka, tapi gagal, dia yang pergi ke sana. Ya, dan dia kemudian dapat jadi governor bank, kemudian dia mendapat menjadi ketua tentera Riau dan akhirnya beliau meninggal dan dikebumikan di Makam Pahlawan Indonesia. Adakah dia seorang nasionalis Malaysia atau Indonesia? Tanyalah diri sendiri. Ya. So, lepas Ibrahim Yaakob pergi sana, maka Burhanuddin gantikan. So, Burhanuddin, Ahmad Bustamam dan juga orang-orang PAS macam Ustaz Osman Abdullah, Datuk Asri Muda, nama-nama PAS yang dulu-dulu, ya. Mereka melihat bahawa perjuangan mereka ialah Melayu dan Islam. Sebab itu dia mahu Melayu punya rumpun. Ya, Melayu Raya itu dihidupkan melalui Malaysia. Tapi Tengku dan British tidak bersetuju dan United Nations terpaksa sokong penubuhan Malaysia, ya. Tetapi satu perkara berlaku, Revolusi Brunei pada tahun 1962. Revolusi Brunei ini adalah pimpinan A.M. Mazhari yang merupakan kawan Ahmad Bustamam yang tubuhkan Parti Rakyat Brunei ikut model yang dibuat oleh Ahmad Bustamam. Dan juga Parti Rakyat Singapura ikut model Ahmad Bustamam. So Ahmad Bustamam menguasai atau mempengaruhi Singapura dan juga Brunei. So berlaku pemberontakan, memang Parti Rakyat Brunei menang 16 kursi tetapi dia tidak diiktiraf. British pengaruh Sultan jangan merdekakan, maka akhirnya Sultan terpaksa minta pertolongan, lari ke Kuala Lumpur, bukan larilah, minta maaf ya, dia datang ke Kuala Lumpur dan di sana Tengku Abdul Rahman menghantar 250 orang polis, kalau tak silap saya, ikut rekod,
untuk tolong selesaikan revolusi di sana. Dan orang-orang inilah tuan-tuan yang kemudian digunakan oleh Indonesia di bawah Soekarno untuk menjadi gerila di bawah persatuan ataupun kita kata pergerakan rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU. Ya, PARAKU. Saya percaya ini semua dalam sejarah. So maknanya gerakan komunis dalam masa Malaysia bukan sahaja dah pendek dah. Bukan sahaja ya berlaku, tak apa kan beli soalan. Bukan saja, maknanya Parti Komunis Melaya dia dah diisytiharkan 1960 habis. Tetapi sebenarnya pada tahun 67 diangkat senjata sekali lagi melalui idea penubuhan Malaysia. Dan inilah bila Indonesia mengganyang Malaysia, maka Parti Komunis Indonesia di bawah Subandrio dan Aidit yang mengelilingi Soekarno telah bekerjasama dengan Parti Komunis Melaya, Parti Komunis Vietnam, Parti Komunis China untuk ganyang Malaysia. Dan kita tahu itu lagi satu peristiwa penting yang menyebabkan akhirnya kita kena dijaga sekali lagi ataupun dibantu oleh pasukan Commonwealth. Sebab itulah banyak pasukan Commonwealth di Terendak Camp, di Melaka dan sebagainya, seluruh tanah Melayu. Sebab kita belum ada kekuatan tentera polis yang cukup untuk menjaga keselamatan. Lagipun British mahu menjaga kepentingannya. Tetapi Malaysia sebagai bekas tanah jajahan British, kita adalah anggota Commonwealth, maka memang kerjasama dengan British, dengan Eropah, dengan Barat sampai sekarang berlaku. So maknanya tuan-tuan, Parti Komunis Melaya bukan calang-calang parti. Man Indra adalah ikan bilis, ya, yang digunakan ataupun memang terpengaruh dengan komunis, ya, dan cuba mengangkat senjata. Parti Komunis Melaya sampai hari ini bagi saya masih lagi ada. Ya, kalau kita tengok bersih nama Rashid Maidin, Samsia Pakir dan sebagainya masih lagi dilaungkan. Dan dari segi strategi hari ini perang psikologi, cyber, ya, memang dilakukan. Apa yang berlaku pada hari ini nak menaikkan Muhammad Indra bagi saya adalah satu cyber yang memang digunakan oleh pihak-pihak yang tertentu untuk memberi suatu keadaan yang tegang dalam negara ataupun memberi suatu keadaan yang bingung di kalangan generasi supaya apabila mereka tidak yakin dengan apa yang ada sekarang, mereka akan membuat alternatif baru dan tentunya mereka lebih percaya kepada benda yang baru, ya, benda yang baru yang belum tahu, ya, belum tahu lagi kesannya kepada kita. Memang orang kaji sejarah, kita kaji benda yang dah lepas. Kadang-kadang elok jadi orang tua-tua slow-slow sikit, ya. Sebab orang tua-tua ni banyak pengalaman, banyak kita baca. Kalau orang muda dia main gedah saja. Bila dia gedah, kalau dia termasuk jerangkap sama, putus kaki, kodong kaki. Itu sebab bila saya buat kajian tentang Batch 69, tentang askar-askar kita yang telah berjuang menentang komunis, saya simpati. Gaji mereka cuma RM100 saja mula. Ya. Bila mereka pencen, gaji mereka RM900. Baru sekarang kerajaan buat perubahan, gaji allowance besar-besar. Tetapi mereka dengan tulang pak kerat, dengan bawa 60-70 kilo barang makanan, senjata, ubat untuk duduk dalam hutan selama 3 bulan. Tak ada jumpa isteri, tak ada jumpa anak, meredah hutan belantara. Tuan-tuan bayangkan, kita duduk di luar sedap-sedap. Bapak saya jadi SC, dia pernah bunuh komunis sebab dia jaga Kampung Baru. Tapi dia setakat SC di Kampung Baru. Tetapi ini mereka yang betul-betul masuk dalam hutan. Saya percaya orang-orang seperti ini tak bolehlah kita katakan pembelot bangsa. Sebab yang dibela adalah negara, yang dipercayainya adalah negaranya. Dan yang dibela adalah keamanan untuk keselamatan penduduk-penduduk lain yang mungkin menjalankan perniagaan, ya, di bandar-bandar di Pekan, yang menjadi guru-guru di sekolah atau menjadi pekerja-pekerja pejabat. Ya, macam ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itulah sumbangan yang patut kita hargai kepada mereka, dan tentunya saya sendiri berpendapat bahawa berdasarkan kajian-kajian saya, Mat Indra bukanlah seorang pejuang, tetapi sebaliknya seluruh pasukan keselamatan negara kita adalah pejuang yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum.